أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتينا اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kami kita mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama pada malam ini. Sama-sama kita meneruskan muzakarah kita kitab Anak Kunci Syurga. Mudah-mudahan ada manfaat, ada istifadah yang dapat kita ambil daripada pertemuan kita, daripada kitab yang berada pada kita pada malam ini, insyaAllah. Kita sambung berkaitan dengan Jumaat, solat Jumaat. Pada pertemuan yang lepas saya bercadang nak menyentuh ataupun kita nak mengambil ibrah ataupun mengambil mesej daripada surah yang menjadi kelaziman yang dibaca pada hari Jumaat ya. Tapi oleh kerana memandangkan surah-surah yang selalu dilazimi pada hari Jumaat ni, contohnya surah yang Nabi baca pada waktu pagi, iaitu pagi Jumaat ya, surah As-Sajdah ataupun surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Kemudian pada solat fardu Jumaat, solat surah Al-Jumu'ah dan surah Munafiqin, ataupun membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Jadi adanya 6 surah semua. 6 surah yang ada kaitan dengan sunnah Nabi SAW. Jika kita baca pada pagi Jumaat ataupun pada solat Jumaat, dan termasuk juga pada solat hari raya ya, iaitu surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang ataupun kita boleh menggunakan kesempatan yang lain untuk kita mengambil istifadah daripada surah-surah yang kita sebutkan tadi. Jadi pada hari ini kita sambung topik yang seterusnya, iaitu sunat-sunat Jumaat. Sunat-sunat Jumaat. Apa sunat-sunat Jumaat? Yang pertama, sunat untuk mereka yang ingin mendirikan solat Jumaat untuk mandi. Memang kita pagi Jumaat, tak pagi Jumaat pun kita mandi dah. Cuma kelebihan hari Jumaat ni, kalau kita berniat mandi hari Jumaat, pagi Jumaat tu dapat double pahala lah. Sebab ada sunnah di sana, sunnah mandi pada pagi Jumaat. Sebab hari Jumaat ni bagaikan hari raya mingguan kita. Kalau hari raya tu kita mandi sunat pagi hari raya,
Jadi rupanya hari Jumaat juga menjadi sunat kita mandi secara khusus pagi Jumaat. Jadi kena berniat. Saja aku mandi sunat pagi Jumaat, sunat hari Jumaat, kerana Allah Ta'ala, maka di situ dah dipanggil kita ikut sunnah Nabi SAW, kerana kita mandi sunat pagi Jumaat, seperti mana kita mandi sunat pagi hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim merekodkan Rasulullah SAW bersabda, "Iza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil." Bila seorang daripada kamu pergi solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Termasuk kita mandi untuk kepergian sembahyang Jumaat. Itu dia. Kalau hari raya kita mandi pagi kan. Kalau hari Jumaat ni kita masa kita nak pergi pagi Jumaat tu, atau pagi Jumaat ataupun masa nak pergi sembahyang Jumaat tu. Itu yang utama. Yang pentingnya mandi sunat pagi Jumaat. Termasuk dalam istilah mandi sunat, iaitu mandi sunat pagi Jumaat, hari Jumaat. Yang kedua, sunat bersegera pergi awal ke tempat solat Jumaat. Imam Bukhari dan Imam Muslim merekodkan Rasulullah SAW bersabda, kalau hadis yang penuhnya duduk pada mata syarah tu, iaitu man ghatasala yaumal jum'ah ghuslal janabah summa raha fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha min sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'ati tsalisah fa ka'annama qarraba kabshan aqrana wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydah fa iza kharaja al-imam hadarat al-malaikah yastami'una zikra. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi pada pagi Jumaat seperti mandi janabah, mandi wajib, kemudian bersegera menuju ke masjid, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor unta. Siapa yang datang pada saat kedua, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor lembu. Siapa yang datang pada saat ketiga, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor kibas. Siapa yang datang pada saat keempat, maka dia seolah-olah berkorban seekor ayam. Dan siapa yang datang pada saat kelima, maka dia seolah-olah berkorban dengan sebiji telur. Maka bila imam datang ke mimbar, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan peringatan itu, iaitu khutbah. Itu kedudukan kehadiran kita awal ke sembahyang Jumaat. Jadi maknanya bukan nilai yang sama. Kalau kita datang awal, dia punya fadilatnya lebih besar lagi, kan? Ini peluang kepada kita lah, yang kalau kata tak ke mana, kita pun tak ada kesibukan bekerja, ibaratnya ini peluang besar kepada kita, kan? Sebab nak beri tahu kepada kita ni, kalau kita buat ambil lebih, ambil kurang, ibaratnya dapatlah telur ayam, kan? Kalau kita kata tak apalah, asalkan telur ayam lah, dah. Ibaratnya kita tak merebut yang peluang yang disebut tadi. Maknanya kalau kita datang awal lagi, ibaratnya macam kita korban dengan seekor unta. Tahap kedua, seekor lembu. Tahap ketiga, seekor kambing ataupun biri-biri. Tahap keempat, seekor ayam. Habis ayam telur, kan? Takkan kita standard telur ayam semua, ibaratnya gitu. Ini semuanya ayat-ayat motivasi sebenarnya untuk hadir kita ke masjid lebih awal, kan? Kadang-kadang hak paling malam memang tak ada apa pun kerja, tapi saja datang lewat.
Kalau kita ni memang daripada tempat kerja kita, itu lain. Jeng tengah jalan dan sebagainya, tak? Itu dia. Ini semua untuk kita merebut peluang. Sebab pagi Jumaat ni benda pasti datang. Jumaat tu datang. Hari ni dah hari apa? Malam Rabu dah. Esok Rabu kami. Sejak ya. Kami batu esok Jumaat pula dah. Jadi Jumaat yang menanti ni, supaya kita jangan jadi kerugian macam minggu lepas contohnya. Jadi mungkin minggu lepas kita mungkin orang kata sama naik untuk imam. Untuk imam naik kita baru sampai contohnya. Bila untuk imam naik, okeylah. Sebab masa itu malaikat orang catat kehadiran kita tu, dia dah tak catat dah, dia pun tutup rekod dia. Sampai begitu. Kan? Bukan dia tak catat kehadiran kita tu, maksud fadilat kehadiran kita tu malaikat tu tak tugas dah. Maksudnya kalau kita datang masa tutup imam naik khutbah tu, ibaratnya kita datang tu rekod untuk fadilat kehadiran awal ke Jumaat tu tak dapat dah ketika itu. Sebab ketika itu malaikat yang ditugaskan untuk mencatat kehadiran solat berjum'ah ni dari segi fadilat datang cepat ke datang lambat ni, ketika itu malaikat kata aku tutup buku dah, aku nak dengar khutbah dah. Itu dia. Bukan masalah kehadiran kita pada hari itu tak ada nilai, tapi nilainya tak pakai standard hak tadi. Itu dia. Itu keadaannya. Jadi maknanya kalau contohnya kalau minggu lepas ni kita dapat telur ayam, datang bawa sikit lagi contohnya, dapat ayam contohnya, fadilat ayam dah. Kalau minggu lepas telur ayam dah, naik sikit lagi darjat tu, kambing paling kurang, kan? Itu maksudnya. Ini tentang fadilat. Yang ketiga, sunat berjalan kaki ketika pergi ke tempat solat Jumaat. Tengok pada keadaan lah. Tapi kalau contohnya tempat tu memang kita boleh kepergian, jadi aulanya kita boleh hadir secara berjalan kaki. Tapi kalau tempat kita tu memang jauh, kemudian menyebabkan kita kepenatan, menyebabkan kita ni terbengong-bengong, dalam keadaan kita pun kusuk masai pula, jadi lebih baik kita hadir dengan apa? Kenderaan yang boleh kita pakai, kan? Jadi secara fadilatnya lebih aula kita berjalan kaki ke tempat solat Jumaat kita. Itu dia. Okey, apa sunat lagi Imam At-Tirmizi merekodkan dan menyatakannya sebagai hadis hasan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala yaumal jumu'ah wa ghatasala summa bakara wa batakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalhu kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Siapa yang mandi dengan sempurna pada pagi Jumaat, kemudian pergi masjid lebih awal, berjalan kaki pula tu, tidak menaiki kenderaan, duduk dekat dengan imam dan mendengar khutbah dengan penuh perhatian, selama mana dia tidak berbicara apa-apa, cara-cara benda yang tak patutnya, maka setiap langkah yang dilangkah untuk solat Jumaat, dia mendapat pahala 1 tahun puasa siang hari. Masya Allah. Fadilat dia tuan-tuan. Kehadiran kita tu dengan langkah kita tu, Allah beri pahala kita seolah-olah 1 tahun puasa siang hari dan 1 tahun ibadat pada malam hari. Itu dia besarnya fadilat. Ini dapat pada hari Jumaat. Bukan senang nak puasa lah. Nak puasa sepanjang tahun. Bukan senang kita nak beribadat sepanjang malam. Tapi dengan kesungguhan kita pergi sembahyang Jumaat lebih awal, kemudian duduk dekat ke imam. Bukan nak jadi imam, duduk dekat dengan imam, maksud duduk sah depan sekali.
Ada juga orang pergi hadir bagus awal, tapi dia duduk cari mana tiang hak tepi sekali. Bukan tiang tepi sekali, hak mana tiang hak paling cepat keluar sekali. Patutnya dia hadir tu boleh dah duduk dalam, kan? Tapi dia duduk kat beranda juga. Jawapannya kenapa? Cepat nak balik, dia kata senang. Tak jam, dia kata. Kan? Kita pula tu Jumaat satu saja ada, jadi rugilah, kan? Mana kalau kita dah datang awal, kau dapat tu datang ke depan sekali, itu baguslah. Tapi ada juga orang ni, dia nak dapat paling besar, kemudian sanggup langkah orang pula tu, gak sampai ke depan, selok orang sampai ke depan. Itu tak boleh juga sebab mengganggu orang. Kalau kita nak mendapat fadilah, janganlah kita susuli pula dengan kemarahan orang lain pula, kan? Nak dapat fadilah hak yang tu, maknanya kita kena hadir awal. Okey. Baik. Yang keempat, sunat berjalan dengan perlahan dan tenang. Jalan dengan tenang dan perlahan. Jangan kalut-kalut, ya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim merekodkan bahawa Rasulullah SAW, "Iza ataitumus solat fa'alaikum bis-sakinah." Bila kamu pergi solat, maka hendaklah kamu berjalan dengan tenang. Sebab apa tuan-tuan? Berjalan dengan tenang. Sebab kalau kita berjalan tergopoh gapah, semayang dalam keadaan termengong-mengong, akhirnya semayang kita pun dalam keadaan situasi kita tak apa comel, kan? Tak berlawa. Dah ada berpeluh-peluh dah. Sebab disebut dalam hadis yang sebelah tu, yang nota kaki tu, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Kalau kamu sempat, semayanglah. Kalau kamu semayang dalam keadaan tertinggal, maka sempurnakanlah. Itu dia. Yang penting, tak payah kita terburu-buru. Kita berada dalam keadaan kita tenang, maka kita dapat situasi solat kita dengan penuh ketenangan tadi. Itu dia. Okey, itu hal berjalan ke masjid. Jalan ke masjid untuk solat Jumaat. Apa lagi sunat pagi Jumaat ni? Sunat hari Jumaat, sunat membaca Al-Quran dan berzikir sebelum imam berkhutbah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim merekodkan bahawa Rasulullah SAW, "Inna ahadakum fi salatin ma damatis salatu tahbisuh." Sesungguhnya seseorang daripada kamu sentiasa dihitung dalam keadaan solat selama mana dia menanti pelaksanaan solat itu. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang sedang menunggu imam untuk solat seumpama orang yang berterusan membaca Al-Quran dan berzikir. Itu dia. Jadi sementara kita dengar imam baca khutbah, kita boleh baca Quran, kita berzikir dan sebagainya. Tapi malam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi masjid lah, tuan-tuan duduk tingkat atas lah. Duduk tingkat atas tuan-tuan. Saya baru pergi KL pun sama juga. Saya duduk tingkat atas sekali tuan-tuan. Tengok hendak ke bawah. Itu bagusnya orang galip belaka tuan-tuan. Galip main apa tuan-tuan? Ya Allah ya Tuhanku. Sama rupanya, sama. Dia dah jadi trend tuan-tuan. Buka handset belaka tuan-tuan. Buka handset. Kalau buka handset Quran tak apa. Bukan tak apa, maksudnya sebelum khutbah lah. Itu pun kalau anda kata tu imam baca khutbah, orang main handset baca Quran, tak boleh lagi. Ni masalahnya kita dah masuk dalam masjid, kita buka handset, kita layan ke FB, layan ke WhatsApp, layan ke dengan jam, kata jam. Jam. Kalau kita yang cakap buat juga, jam juga lah. Tapi tuan-tuan, realitinya begitu tuan-tuan. Realitinya begitu. Dah jadi keadaan begitu tuan-tuan. Wa na'udzubillah. Mudah-mudahan
ada kesedaran kepada kita tuan-tuan, sebab hari Jumaat ni dah hari yang besar fadilatnya. Tiba-tiba kesempatan kita di fadilat kita datang dalam masjid hari Jumaat, yang sepatutnya kita penuhkan masa kita dengan zikrullah ataupun kita selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kita penuhkan saat yang sangat baik. Tapi kalau saat itu pun kita masih lagi terlibat benda-benda macam tu tuan-tuan, satu kerugian. Bukan salah guna handset tu, tapi tak kena tempat. Tak kena tempat dan tak kena masa. Tak kena masa. Iza ahadakum fi salatin ma damat as-salatu tahbisu wal malaikatu taqul Allahumma ighfir lahu warhamhu ma lam yakun min salatihi aw yuhdits. Sesungguhnya seorang daripada kamu sentiasa dihitung dalam keadaan solat selama mana dia menanti pelaksanaan solat, dan malaikat berdoa, ya Allah, ampunkan baginya, berilah rahmat baginya selama mana dia tak bangun daripada kedudukan solatnya dan selama mana dia tidak berhadas. Selagi mana kita duduk di tempat kita, selagi mana kita tak berhadas, maka selagi itulah malaikat doa kepada kita, Allah ampunkan dia orang ni ya Allah, rahmatilah orang ini ya Allah. Itu dia. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang dah. Kita nak duduk pada tempat kita semayang, bukan senang. Sebaik saja kita semayang sunat contohnya, kita boleh duduk diam lagi situ, duduk diam situ, dengar sampai tu imam datang, atau kita semayang tahiyatul masjid, semayang apa-apa sunat, kemudian kita boleh duduk berzikir dan sebagainya. Selama mana kita berzikir tuan-tuan, selama itulah malaikat doakan untuk kita tuan-tuan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Malaikat ni mana dia berhenti benar? Dah. Selagi mana kita duduk situ, dah lama lah kita duduk di situ. Dah. Baik. Seterusnya, makruh melangkah di atas leher orang, leher manusia. Makruh. Bahkan boleh jatuh haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Hal yang saya sebut tadi lah. Ini berdasarkan riwayat bahawa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang melangkah dia atas leher manusia. Dia langkah leher orang. Tang-tang dia besar, langkahan dia besar, nak pergi ke depan, berat pun sampai ke depan. Kan? Kadang-kadang langkah begitu saja, tak minta izin langsung. Kan? Langkah. Paling malam lagi dia langkah orang semayang pula tu. Pasal nak kejar fadilat. Habis fadilat tuan-tuan, dapat benda lain tu. Kan? Nak kejar ke fadilat, nak duduk ke depan sampai tak tengok orang tengah semayang, sampai menyakitkan hati orang, terpijak kaki orang pula tu, lagi masalah lagi. Sebab tu disebut dalam Rasulullah SAW berkata kepada lelaki ini, ijlis faqad azaita wa anaita, kata Rasulullah. Duduklah, sesungguhnya kamu telah menyakiti orang ramai dan kamu telah rugi, kata Nabi. Ijlis, duduk. Faqad azaita wa anaita. Bila Rasulullah tengok orang hak jenis, orang yang hak jenis gini, Rasulullah kata duduk. Kerana bila kau buat macam tu, menyebabkan kau telah menyakiti orang tadi dan kau sebenarnya dalam keadaan kerugian tadi. Itu dia. Jadi apa yang disebut dalam kitab ni sebenarnya benda yang berlaku sebenarnya, bukan tak berlaku. Sebab tu dijadikan perkara-perkara yang menjadi perhatian kepada kita sebenarnya. Tok guru kita ni, bila dia karang kitab ni, dikumpulkan balik
Bukan masalah zaman kita saja, sampai zaman Nabi pun benda yang menjadi mulahazah kepada kita. Sebab manusia ni sama saja, kan? Sama saja manusia ni. Orang yang lain tapi wataknya sama, kan? Berbeza zaman tapi manusia itulah manusia ni. Sebab tu teguran apa yang berlaku di zaman Nabi dia terpakai sampai zaman sekarang sebab namanya manusia, kan? Bukan kata Rasulullah cakap ni sesuai lah dengan zaman dulu, kita zaman sekarang tak macam zaman dulu. Mana begitu? Manusia namanya manusia, sikap yang buruk tu ada. Sebab tu Rasulullah tegur, dan benda yang menjadi teguran Rasulullah tu terpakai sampai sekarang. Begitu dengan Quran, kan? Quran tu dia punya kesesuaiannya bukan untuk zaman Nabi saja, sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Itu dia. Selagi mana kita berurusan dengan manusia. Yang ketujuh, sunat berhias bagi lelaki dengan memakai pakaian yang elok dan memakai wangian. Itu dia. Pakai pakaian yang sesuai, pakaian yang elok, pakai wangi. Kalau nak pakai, kita mungkin dari tempat kerja kita pun pastikan pakaian kita bersih, tak kotor, tak bernajis, kan? Kalau kita tahulah kita ni jenis tak berapa cakna sangat tentang masuk tanah contohnya, kita kena elokkan lah, kenalah standby kain plekat dah, ataupun pakai seluar yang lain kalau kita jenis begitu. Tapi kalau kita ni ikut dam saja, masuk tandas pun melewet kerana seluar-seluar pun tak berani nak lipat, kan? Kemudian pergi semayang pun hak seluar yang sama juga. Entah kita kalau kecil berdiri pula, kita jenis tak apa cakna sangat, air kecil bercik, tak bunyi bercik, yang pentingnya basuh kita kata. Sedangkan seluar tu dah kotor dah bernajis, bukan kotor, bernajis lah, kan? Jadi yang tu kena ambil kiri. Yang tu kalau anda kata kita tak tukar pakaian. Tapi kalau kita ni memang nak ambil yang terbaik, ialah kita pakai pakaian yang elok, kemudian disusuli dengan pakai wangi-wangian, kemudian kita tambah lagi kita pakai baju warna putih, kan? Jadi itu semua kita mengambil fadilah kebesaran hari Jumaat untuk dilipat kali gandakan pahala kepada kita kerana kita membesarkan hari Jumaat. Man ghattasala yaumal jumu'ah wa labisa min ahsani siyabihi wa massa min tibin in kana 'indahu summa atal jumu'ah falam yatakhatta a'naqan nas summa shalla ma kataballahu lahu summa ansata iza kharaja imamuhu hatta yafghura min salatihi kanat kafaratan lima bainaha wa baina jumu'atihi allati qablaha. Siapa yang mandi hari Jumaat, memakai pakaian yang elok, memakai wangian, kemudian mendatangi untuk solat Jumaat tanpa melangkahi orang yang sedang duduk, kemudian solat sunat untuk sebanyak kemampuan yang Allah berikan kepadanya, kemudian diam bila imam datang untuk berkhutbah sehinggalah sampai selesai solatnya, maka amalan itu menjadi penghapusan dosa-dosa antara hari Jumaat tersebut dengan Jumaat yang sebelumnya. Subhanallah. Kasih Allah pada kita, kan? Kita ambil tertib hari Jumaat ni. Dengan ambil kita tertib kita Jumaat tu menyebabkan penghapusan dosa kita sampai Jumaat depan. Masya-Allah tuan-tuan. Menjadi kafarah antara Jumaat kepada Jumaat. Jumaat kepada Jumaat. Solat kepada solat pun menjadi penghapusan kepada dosa kita. Jumaat kepada Jumaat pun menjadi penghapusan kepada dosa kita, tuan-tuan. Ibaratnya kalau kita betul-betul ambil fadilat, kita kejar, kita jaga disiplin ni, ibaratnya betul-betul Allah nak letakkan kita ni tak berdosa, tuan-tuan. Tak berdosa. Sebab Allah memang nak bagi kita ni tak berdosa. Nak bagi kita ni balik kepada Allah dalam keadaan tak berdosa. Bagi kaum perempuan yang mahu menunaikan solat Jumaat, orang perempuan ni boleh, kalau nak pergi sembahyang Jumaat boleh.
Cuma makruh baginya untuk berhias dan memakai bau-bauan. Cuma tak boleh dia berhias ataupun memakai bau-bauan, memakai wangi-wangian, kerana boleh menimbulkan fitnah. Tambah pula hari Jumaat, hari raya kan, hari raya mingguan, menyebabkan orang tarik perhatian. Sekali lalu tu terus terpusing kita, terpusing sebelah nak pun, dia terpusing sampai belakang. Kalau sekali tak apa lagi, ni sampai banyak kali, lepas tu teropong terus. Siapa ni, tanya-tanya, menusuk di kalbu pula tu, lagi jenuh kita tuan-tuan. Dia bawa nak mimpi pula tu, lagi teruk lah. Pakai wangi apa tu, sampai boleh terbawa nak mimpi. Teringat-ingat tadi, tu dahsyat tu, wangian apa tu. Hanya disunatkan untuk menghilangkan bau busuk saja daripada badan dan kainnya, itu saja. Nak pakai tak apa, tapi jangan bau yang menyebabkan menarik perhatian. Kita orang lelaki pun kalau pakai telajak sangat boleh mengganggu bau orang pun tak boleh juga. Ada juga minyak-minyak wangi tu yang kadang-kadang bau ni yang sangat dahsyat, ada juga. Sampai orang kata hidung kita berapa kali dah duk punya kesak ke hidung ni, tak tahan bau dia kan. Yang tu pun dijaga juga, bukan menarik perhatian tapi mengganggu keadaan kan. Kan banyak minyak atar kan, minyak atar banyak, hak jenis pun banyak, hak kelak ada, hak tu ada, hak jenis tajam pun ada kan. Jadi yang tu pun kita kena pandai juga, tengok pilih mana satu. Baik. Secara umumnya hukum memakai minyak wangi adalah harus bagi wanita. Hukum asalnya harus. Seorang wanita itu dikatakan harus memakai wangian ketika suami berada di rumah. Yang tu aula lah, terutamanya ketika ingin melayang suami. Tak apalah. Selain daripada itu, wanita tidak diharuskan memakai wangi-wangian. Nabi SAW telah bersabda, sebaik-baik isteri ialah jika kamu memandangnya sentiasa menyenangkan hati kamu. Itu dia. Isteri ni sebaik-baiknya ialah bila kita pandang dia menyenangkan hati kita. Sebab apa? Sebab dia pandai jaga keterampilan kan. Itu dia. Tapi dah begitulah tuan-tuan, bila nak keluar rumah, ya Allah, berjam-jam. Standard tu. Standard lah. Ibaratnya bukan berjam-jam, maksudnya lama. Jangan berjam-jam pula, lama. Banyak sangat nak pakai semburan tu kan. Tapi kat rumahnya tak diambil kira. Kadang-kadang kita bercakap gitu kepada perempuan, tapi kadang-kadang kita orang lelaki pun tak ambil kira juga. Kadang-kadang kita kata kita nak tengok dia saja lawa, molek, duduk rumah, tak kembang gantung. Kita kata bini patut pakai baju sekian. Tapi kita pula kat rumah pula, kita tak jaga diri kita pula kan. Itu satu hal tu. Jadi ibaratnya kalau kita nak isteri kita dalam keadaan menenangkan mata kita, sedap tengok mata mandang, kita pula kat rumah walaupun duduk di rumah, kita juga kena pakai juga keterampilan kita. Ini kodang juga pakai baju, kadang-kadang hok kena kekah, kena kekah dengan tiku, pakai juga. Bersembur dia punya bulu ketiak pun sembur macam tu pun dibiarkan juga. Kan? Maksudnya kalau kita nak dia pun lawa, sedap mata mandang, jadi dia tu cuma dia tak boleh nak tegur depan kita, sebab dia tahu ni suami aku, aku tegur banyak kena menampar dia kata kan. Tapi dalam hati dia, ya Allah, tolonglah insafkan suami aku ni, tak pandai sungguh jaga diri. Dalam hati dia tu kan. Jadi begitu juga keadaan. Kalau banyak kain pelekat tu, dia pakainya kain pelekat rusuh-rusuh gitu. Banyak kain lalat kan. Padahal kain pelekat bertimbul-timbul tu kan. Ngada dia pakai kain yang tak buat cetong, pakai juga ni. Dia kata dah abang suka ni. Bukan masalah abang suka ni, masalah tak senang dia tengok, mata pun tak nak tengok kan. Sedap-sedap hari ulang orang datang rumah dia tentang sepan nak tukar tuan-tuan. Orang kata Allah, sekinya ustaz ni, sekinya abang haji ni. Dia kata kain pelekat dapat rumah dia kan. Tengoklah berapa pernah tuan-tuan, tak sempat nak buka, berapuk jatuh, bubur jatuh, sebab tak dibukanya kan. Nak ceritanya siapa begitu janganlah.
Baik. Ini berarti seorang wanita itu haruslah sentiasa kelihatan menarik dari segi akhlak dan penampilannya agar dapat menyenangkan hati suaminya. Termasuklah memakai minyak wangi untuk menyenangkan suami. Terdapat beberapa keadaan yang tidak digunakan memakai wangian, seperti hendak keluar ke masjid ataupun ke pasar. Jadi awak nak pergi ke pasar ataupun nak keluar ke masjid, kena jaga-jaga. Kena pakai benda yang patut saja. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, sunat. Apa sunat lagi? Sunat membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Ini saya tak tahulah tuan-tuan buat ketika tidak. Kena buat tuan-tuan, kena buat. Sebab tidak ada orang akan mengatur disiplin kita, tak ada. Kita sendiri. Macam malam juga, malam macam malam. Memang sekarang surau kita tak buat baca Al-Mulk sebelum balik. Tak buat dah. Dulu kita dah buat dah, buat sebagai training je. Sekarang ni disiplin kita lah. Takkanlah ada nazir di rumah. Datang nazir Siapa nazir malam ni? Abang saya tahu yang nazir. Nazir yang pergi rang-rang tu lah. Pergi rang sekolah, cek file. Nazir Jumaah nazir. Pergi rang rumah abang saya ni. Pergi rang rumah baca apa. Nak tengok baca ke tidak. Tak ada nazir tuan-tuan. Nazir tu kita sendiri. Kan? Nazirun tu macam pemerhati tu kita sendiri. Nazir ni bahasa Arab asalnya. Nazirun, pemerhati. Siapa pemerhati tuan-tuan? Kita lah. Aku malam ni Nabi kata aku tak tidur, kata Nabi. Malaikat aku baca Al-Mulk. Lepas tu kita set up tadi kita, ya Allah, aku ni bukan Nabi tapi aku nak ikut Nabi. Nabi kata baca surah Al-Mulk ni pelindung kita dalam azab kubur akan datang. Kita pun ingat begitu, kita baca. Kan? Begitu juga hari Jumaat. Hari Jumaat, sepanjang-panjang Jumaat tu, daripada malam tu sampailah habis Jumaat tu, takkanlah Allah tanya akan datang. Tak sempat mau pergi mana, Pak Kahfi pun tak dibaca. Oh sibuk, ya Allah, sibuknya saya ni, sibuk doa. Oh sibuk buat kan, baca WhatsApp. Itulah, ya Allah, sibuk doa. Duduk layan WhatsApp, wayang ke FB sampai Al-Kahfi pun tak dibaca, ibarat. Yang tu yang akan dipersoalkan akan datang. Kan? Jadi ibaratnya kalau minggu lepas tu kita tak sempat nak baca Al-Kahfi, minggu ni tuan-tuan, minggu ni kita akan dapat Jumaat ni, kita beringat dah, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah aku jadi macam minggu lepas. Kan? Biarlah hari aku esok lebih baik daripada semalam. Kan? Jangan hari ni dengan hari esok tu sama. Kan? Jangan sama. Biar lain. Biar lebih baik. Itu dia. Itu baru prinsip orang Islam. Kata Nabi SAW, man qara al-kahfi ataupun man qara surat al-kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma baina jumu'atain. Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada pagi Jumaat atau pada hari Jumaat, nescaya Allah berikan cahaya yang meneranginya antara dua Jumaat. Dua Jumaat tu Allah beri dia punya cahaya kepada dia. Macam mana hakikat cahaya tu? Itu urusan Allah. Yang pentingnya kita baca Al-Kahfi, Allah beri cahaya kepada kita ma bainal jum'atain. Bahkan disebut dalam hadis yang lain, siapa yang baca surah Al-Kahfi pada pagi hari Jumaat, Allah beri dia cahaya antara tempat dia duduk sampai ke langit, tuan-tuan. Tinggi mana langit tu? Antara qadamai dan antara tempat yang dia duduk tu, kaki dia tu sampai ke langit, tuan-tuan. Anak ceritanya besarnya fadilat tu. Kemudian yang ke-9, sikit lagi. Sunat memperbanyakkan doa. Sunat memperbanyakkan doa pada hari Jumaat dan malamnya. Ini kerana pada hari Jumaat terdapat sa'atul ijabah, iaitu masa yang diperkenankan doa. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Pada hari Jumaat terdapat satu waktu yang singkat,
yang jika berbetulan dengan seorang yang sedang solat dan mohon sesuatu kepada Allah pada saat itu, Allah akan memenuhi doanya. Itu dia. Jumaat tu saat yang mustajab doa kita. Kan? Jadi kita carilah waktu yang betul-betul. Manalah tahu dengan waktu yang ketika kita berdoa tu, di penghujung malam kita ataupun waktu-waktu lepas Jumaat ke ataupun hari Jumaat tu, ketika iman naik dan sebagainya, doa kita mustajab disebabkan saat itu Allah pilih. Itu dia. Allah tak beritahu waktu mana, tapi Allah akan beritahu kepada kita, Nabi beritahu kepada kita waktu pagi hari Jumaat tu. Kan? Itu dia. Balawani anna doa yustajabu lailatal Jum'ah. Telah sampai kepada aku bahawa doa diperkenankan pada malam Jumaat. Malam Jumaat tu disebut juga bahawa fadilatnya dimustajabkan doa kita. Yang akhir sekali tuan-tuan, sunat memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi Jumaat dan malamnya. Inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudah alayya. Sesungguhnya antara hari yang afdal bagi kamu adalah hari Jumaat, maka perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari tersebut, kerana bahawa selawat itu akan dibentangkan oleh malaikat kepada aku. Itu besarnya kelebihan hari Jumaat dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan kepada kita untuk kita lakukan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dalam banyak-banyak perkara yang kita sebut tadi, kita ambillah peluang kepada kita untuk melipat kali gandakan amalan yang menjadi sunnah pada setiap hari Jumaat. Itu saja yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan datang daripada saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.